The state government is involved in safeguarding the environment and enhancing the quality of protected areas through various means. These include restoration of degraded areas, gazetting new forest reserve, and establishing connectivity to existing protected areas. We will also do our level best to ensure that enabling conditions are in place to realize sustainable forest management and to bring the associated conservation financing initiative into fruition. Konservasi sumber asli termasuk hutan, hidupan liar, sumber air, udara bersih dan apa juga bentuk hidupan darat, sungai-sungai dan laut bukanlah satu pilihan, ianya satu kemestian. Itulah sebabnya negeri Sabah di Malaysia mengambil langkah penting bagi tujuan ini. Realitinya, ia merupakan perintis dalam banyak-banyak usaha konservasi. Ini adalah kerana konservasi bagi negeri di Kepulauan Borneo ini adalah polisi yang terancang. Ia pastinya bukanlah secara kebetulan, tetapi dirancangkan. Tambahan kepada itu, negeri ini sememangnya sedia diberkati dengan ekosistem yang paling kaya dengan pelbagai hidupan dan hutan di dunia. Kerajaan Negeri Sabah sentiasa peka kepada keperluan untuk menggubal polisi dan pelan konservasi yang akan membawa faedah-faedah jangka panjang bukan sahaja kepada negeri Sabah ataupun Malaysia tetapi juga kepada bumi keseluruhannya. Perlindungan dan penjagaan wujud dalam pelbagai bentuk seperti hutan-hutan simpan, taman-taman laut dan darat, kawasan-kawasan konservasi tertentu dan zon-zon penampan untuk kawasan-kawasan terlindung ini. Kesedaran utama dalam aktiviti konservasi pada masa kini ialah untuk memastikan sebarang aktiviti pembangunan dan penggunaan dilaksanakan tanpa mendatangkan kesan-kesan yang boleh memudaratkan kapasiti sumber hutan dan alam sekitar. Contohnya Yayasan Sabah melalui syarikat pengurusannya Enterprise Corporation Sdn Bhd merupakan pengasas dalam aktiviti restorasi kawasan hutan yang terganggu di Sabah. Pada masa yang sama, Yayasan Sabah juga bekerjasama dengan beberapa organisasi terkenal di peringkat antarabangsa dalam kawasan konservasi. Ini termasuklah The Royal Society dari United Kingdom, IKEA dari Sweden, Danish Corporation for Environment and Development atau DANIDA dan sebuah organisasi Perancis yang dikenali sebagai Sirat Forêt. We entered into a joint venture with the Forest Absorbing Carbon Emission Foundation of the Netherlands way back in 1993. It is now called Face the Future or INPAPRO project. In fact, it was one of the world's earliest initiatives to restore damaged tropical rainforests through a carbon project. The intention is to boost carbon dioxide capture during the forest regeneration process. This pioneering project has provided valuable lessons that can be applied to other rainforest restorations programs. Through this project, we have contributed towards the upward growth of forest canopy structure on areas in Sabah, previously classified as degraded forests. Kerajaan Negeri Sabah telah memperkenalkan polisi dan melaksanakan plan secara berperingkat untuk meletakkan sumber hutan di negeri ini ke arah pengurusan hutan mapan. Pelaksanaan plan seumpama ini mempamerkan keazaman politik dan komitmen teguh Kerajaan Negeri Sabah ke atas aktiviti konservasi dengan sokongan padu para pemimpin negara. We have been able to achieve this level of conservation and the progress that we have made here in Sabah
simply because there has been tremendous support at the highest level of the political echelon. It started with the visit of the former Prime Minister, Dr. Mahathir Mohamad, to Dramakot in 1997, whereby, amongst other things, his advice was to multiply the concept of Dramakot. We reinforced this political support with the visit of another Prime Minister, which is Tun Ahmad Badawi, to Dramakot again in 2006. And not forgetting, we have been able to achieve so many pluses here in Sabah, particularly in the increase of totally protected areas, in the multiplication of sustainable forest management, simply because over the past 8 years, we have been given great support by the government of Sabah, headed by the Chief Minister, Datuk Musa Haji Aman, and his cabinet. And through their support, we've been getting the resources that are required in order to implement sustainable forest management and conservation throughout the state. I'm hopeful this political support will continue and we will make progress from now and in time to come. Bagi negeri Sabah, setiap plan yang dirancang harus diserasikan dengan kepentingan alam sekitar dan sosial dan pada masa yang sama munasabah dari segi ekonomiknya. Negeri ini telah menjadikan hutan simpan Dramakot sebagai model yang bertindak sebagai penanda aras dan satu komitmen institusi yang selaras dengan piawaian dunia. Hutan simpan Dramakot mempunyai keluasan melebihi 55,000 hektar dan plan tersebut telah pun dibangunkan selama 5 tahun bermula tahun 1989 hingga 1994. Usaha ini pada mulanya dilaksanakan dengan sokongan teknikal daripada sebuah agensi dari negara Jerman yang dikenali sebagai German Agency for Technical Cooperation atau GTZ. Dengan adanya model pengurusan hutan berinstitusi teguh ini, Kerajaan Negeri Sabah telah mengambil langkah berani pada tahun 1997 untuk mengaplikasikan pelaksanaan prinsip-prinsip pengurusannya di kawasan hutan lain di negeri ini. The government of Sabah continues to support the concept of Dramakot and has given all the resources needed with the Forestry Department to further sustain its activities. It should also be noted that Dramakot is also a success story because despite harvesting, orang-utan still thrive in the area because the forest is well managed by adhering to sound logging practices such as rail or reduced impact logging. Belajar dari kesilapan lalu, kerajaan telah melaksanakan teknik pembelakan baru berdasarkan tebangan selektif dan pengekalan stok pokok yang mencukupi untuk kitaran penebangan yang seterusnya, yang mana penting dalam amalan pengurusan hutan mapan. Ianya dikenali sebagai pembelakan kurang impak atau RIL. Sistem RIL mengurangkan kesan kerosakan terhadap stok hutan, tanah dan air agar kapasiti produktif hutan selepas pembelakan dapat dikekalkan. Jabatan Perhutanan Sabah telah menjadikan pelaksanaan sistem RIL mandatory untuk semua aktiviti pembelakan dalam hutan-hutan simpan di seluruh negeri bermula tahun 2010. Ini adalah salah satu polisi Kerajaan Negeri Sabah yang mencerminkan pemerintahan yang baik atau good governance dan kesungguhan dalam konservasi sumber asli Sabah. Di antara tindakan perundangan yang mempamerkan keazaman politik ke atas aktiviti konservasi ialah penggubalan enactment Biodiversity Sabah yang diluluskan pada tahun 2000. Ini telah membuka jalan kepada penubuhan Majlis Biodiversity Negeri untuk memberikan nasihat kepada Kerajaan Negeri Sabah atas perkara yang berkaitan dengan konservasi dan penggunaan berkekalan sumber biologikal. Satu lagi tindakan perundangan yang berkaitan ialah enactment sumber air negeri Sabah pada tahun 1998. Ianya merupakan langkah yang penting ke arah pengurusan lembah-lembah sungai yang mengambil kira semua faktor yang berkaitan dengan sumber-sumber tersebut, termasuklah aktiviti-aktiviti sosial dan ekonomi. Dengan tindakan perundangan seumpama ini, Lembah Danum dan Malaya Basin telah juga dijadikan kawasan yang dilindungi
masing-masing pada tahun 1995 dan 1997. Sebahagian besar kawasan tanah dan laut yang penting untuk konservasi hutan, hidupan liar dan hidupan marin diuruskan oleh otoriti tertentu kerajaan. Kawasan-kawasan tersebut terletak sama ada di bawah Perundangan Enactment Hutan 1968, Enactment Taman-Taman Sabah 1984, Enactment Konservasi Hidupan Liar 1997 ataupun Ordinan Tanah. Jabatan Perhutanan Sabah merupakan institusi terpenting dalam konteks litupan kawasan tanah hutan, kepelbagaian biodiversiti dan konservasi hidupan liar terancam. Jabatan ini melindungi dan mengurus semua hutan-hutan simpan negeri ini yang terdiri daripada 7 kategori dalam kawasan seluas 3.6 juta hektar yang merangkumi hampir 49% jumlah keluasan negeri Sabah. Kawasan hutan di bawah tanggungjawab Taman-Taman Sabah pula adalah lebih daripada 245,000 hektar atau 3.3% dari keluasan negeri Sabah termasuk beberapa buah pulau. Berikutan daripada kelulusan enactment Taman-Taman Sabah pada tahun 1984, beberapa taman seperti Taman Pulau Penyu, Taman Pulau Tiga dan Taman Bukit Tawau telah diisytiharkan. Taman-taman lain adalah Taman Kinabalu, Taman Marin Tunku Abdul Rahman dan Taman Banjaran Kruka, banjaran gunung yang dilitupi hutan merentang ke arah selatan barat negeri ini. Sabah Park has the heavy responsibility to ensure that our conservation management produces result. This is because of the vast array of plant species in our parks that are unique, rare, and of great significance. For instance, the world-famous Kinabalu slipper orchid, the Raja Brook pitcher plant, and the mysterious Rafflesia, the largest flower in the world. These are but a tiny fraction of our priceless floral heritage that we are tasked to protect and conserve. Samalah juga halnya dengan Maleo Basin yang amat menawan dengan hamparan berbentuk piring yang menjadi salah satu kawasan perlindungan terpenting di Sabah. Ianya dikenali ramai sebagai The Lost World. Satu daripada keajaiban Maleo Basin ialah air terjun 7 tingkat ini yang merupakan punca dan pelindung sumber air yang penting bagi Sungai Kinabatangan, sungai terbesar dan terpanjang di Sabah. Saiz keseluruhan lembangan ini adalah lebih kurang 1/4 luas kawasan negeri ini. Skop konservasi amatlah luas. Apa yang paling utama ialah kemampuan untuk menjaga kawasan seperti taman-taman, hutan perlindungan tanahan hujan dalam keadaan tidak tercemar demi menjaga populasi hidupan semula jadi kita, komuniti serta lanskap. Salah seorang yang amat memahami perkara ini ialah Yang Mulia Tengku Datuk Dr. Zainal Adlin, Presiden WWF Malaysia dan juga pengerusi Lembaga Pelancongan Negeri Sabah. Sabah, the land below the wind in Malaysian Borneo is blessed because it is in the heart of mega biodiversity of the Indo-Pacific Basin in Malaysia. With WWF states that in terms of per unit area, both land and sea, in terms of mega biodiversity is unmatched in the world. For example, it's the apex of the Coral Triangle, which is the marine epicenter of the whole entire world, whereby is where is the cradle of coral evolution, with over 75% of marine species known to science is in the Coral Triangle, is where Sabah is the apex. That is by the sea, which is the marine epicenter of the entire world, but on land, the initiative by WWF, if you have 3 countries, 1 conservation region, and of course 1 ecotourism region as well, of Malaysia, Brunei and Indonesia, where to combine together contiguous 23 national parks of 220,000 square kilometers under national forest management, and in this context is the biggest in the world. Sabah again is the best of the heart of Borneo, and we should be all very, very proud of this and know all the reason why to conserve.
Pelan konservasi untuk Sabah adalah meluas, dari puncak gunung ke sungai-sungai, pulau-pulau dan laut. Pelan seumpama ini termasuklah pengurusan sumber perikanan dan penyelenggaraan kualiti persekitaran marin. Usaha Jabatan Perikanan Negeri Sabah selama ini adalah berpandukan kepada polisi pemeliharaan dan penggunaan secara bijak sumber perikanan dan hidupan marin di negeri ini. We have to bear in mind that the exploitation of the marine living resources is of major economic importance to not only Sabah but Malaysia as a whole. Our research on fisheries and marine living resources is directed towards having a better understanding of the marine environment and the nature of our marine biological resources. By doing so, we can formulate policies and plans that bring about a harmonious application of our marine ecosystems and biodiversity for human welfare now and for generations to come. Sebuah lagi agensi kerajaan yang terlibat dalam konservasi ialah Jabatan Hidupan Liar Sabah. Jabatan ini yang telah ditubuhkan pada tahun 1988 mengurus hidupan liar di serata negeri dan juga 26,000 hektar kawasan sanctuari hidupan liar di hilir Kinabatangan. Di sebalik kepercayaan awal, hasil tinjauan di lapangan telah mendapati sejumlah besar orang utan, gajah dan burung Oriental Darters terdapat di dalam kawasan Kinabatangan yang sebelum ini pernah dibalak teruk. Sejak lewat 1990-an, Jabatan Perhutanan Sabah telah secara aktif menyokong pelaksanaan program-program seperti perhutanan semula secara semula jadi dan penanaman hutan membabitkan di sepanjang sungai Kinabatangan ini. Jabatan ini telah membuat cadangan kepada Kerajaan Negeri Sabah dalam beberapa perkara, mengakibatkan beberapa perubahan dibuat ke atas dasar serta perundangan perhutanan yang telah pun diluluskan sebelum ini. Perubahan legislatif ini menentukan elemen utama dalam corak hutan simpan dan taman-taman yang ada di negeri Sabah hari ini. Polisi seumpama ini menyumbang kepada kejayaan pihak kerajaan dalam konservasi hidupan liar, pemeliharaan semula habitat yang terjejas dan pembentukan semula jaringan yang menghubungkan ekosistem tersebut. Walau bagaimanapun, salah seorang ahli kerajaan yang bertanggungjawab ke atas perlindungan alam sekitar di Sabah percaya bahawa undang-undang sahaja tidak dapat menyelesaikan masalah yang timbul dari aktiviti konservasi. I totally agree. Laws alone is insufficient. Human, raised by nature, like to break law. Basically, the reason why we are having these problems in the world is because people like to break law, even the law of God. See, unfortunately for us, there are people who feel that they should take everything now and leave nothing for the future generations. But I want to say to all of you that perhaps we need to sit down and think again that conservation must be seen as a responsibility of the human race, a responsibility for you and me, for everyone. That if we don't look after our world today, if we don't conserve, then there's nothing for us to leave to the next generations. Dengan itu, kerajaan telah mengenal pasti keperluan segera untuk menjalin hubungan dengan masyarakat tempatan dan orang awam agar mereka peka kepada penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar. Dalam konteks polisi dan amalan, pelbagai jabatan kerajaan terlibat secara aktif dalam kerja-kerja konservasi, menganjurkan pelbagai projek dan program pendidikan sepanjang tahun, sama ada secara gabungan ataupun berasingan. Jabatan Perlindungan Alam Sekitar dan banyak lagi badan-badan kerajaan bergiat aktif dalam menangani cabaran-cabaran persekitaran seperti pembuangan sampah merata tempat, pencemaran air dan udara, dan kemusnahan biodiversity secara keseluruhannya. Dalam tahun 2005, kerajaan telah menubuhkan satu pakatan yang dikenali sebagai Rangkaian Pendidikan Alam Sekitar Sabah ataupun Sabah Environmental Education Network untuk menggabungkan pelbagai organisasi untuk membina kerjasama dan koordinasi yang kuat di antara ejen-ejen pelaksana dalam usaha pemeliharaan alam sekitar. Pakatan ini menyediakan jalinan efektif antara orang awam dan badan-badan swasta terlibat dengan pendidikan alam sekitar dan membolehkan perkongsian kepakaran
informasi dan sumber-sumber lain dalam menjalankan aktiviti-aktiviti di Sabah. Jabatan Perhutanan Sabah mengurus Pusat Penemuan Hutan Hujan ataupun Rainforest Discovery Center yang ditubuhkan pada tahun 1996 dengan objektif untuk meningkatkan kesedaran awam tentang keunikan dan kepentingan hutan-hutan di Sabah. Tujuan utama program-program di pusat ini adalah untuk membawa perubahan positif dalam sikap dan kelakuan orang awam terhadap hutan dan alam sekitar secara keseluruhannya. Ahli-ahli konservasi bersependapat bahawa mungkin tidak ada tempat lain-lain di Asia yang mempunyai kepelbagaian kawasan semula jadi dan hidupan liar dalam sebuah negeri seperti yang ada di Sabah. Sebagai contoh, projek The Great Apes Survival Partnership di Ulu Segama dan Maluah yang terletak di daerah Lahad Datu Sabah. Ianya telah dinobatkan sebagai program berkaitan alam sekitar pertubuhan bangsa-bangsa bersatu terhebat di dunia untuk konservasi dan penjagaan habitat semula jadi orang-utan. Kini perubahan cuaca mula membawa perubahan yang ketara kepada landskap. Kemarau berpanjangan yang berlaku dari semasa ke semasa memberikan ancaman serius. Yang pasti, ancaman ini adalah benar dan cabaran amat banyak. Langkah seterusnya untuk negeri Sabah ialah untuk memastikan undang-undang dan perintah yang adil dan komprehensif yang mentadbir aktiviti konservasi dikenali, difahami, dihormati dan dipatuhi oleh semua yang berkenaan. Objektif utama dokumentari ini adalah dengan jelas untuk memastikan hubungan baik di antara bangsa manusia dan hidupan liar, alam sekitar dan tumbuh-tumbuhan menjadi cara hidup untuk semua di Sabah dan di mana-mana saja di atas muka bumi ini.